Adam. Okay, thank you. Alright. Ada lagi kan yang tak masuk? Ke yang tak masuk tu semua sebab pergi Kakum? Kelas ni yang pergi Kakum siapa? Selain Hafiz Haikal. Dengan Ama. Selain dua orang tu. Dua orang tu je, Miss. Hari Selasa hari tu berapa hari bulan? 30 kan? Hafiz 30 Haikal. Hafiz Haikal Kakum. Ama Kakum. Yang lain? Ni kenapa ada yang tak masuk lagi ni? Ke dah masuk dah semua? Macam sikit je. Ni Syamimi yang punya connection poor. Lepas tu? Dia share device Kongsi ke? device dengan Syafiqah boleh? Boleh. Syamimi Kamarudin Haa. Dengan Nurul Syafiqah Muhammad Karim. Alia Insyirah. Ada, Miss. Nur Atira Auni. Tak ada kan? Lepas tu Siti Nur Ain. Ada, Miss. Safina. Okay. So recording telah pun dimulakan. So thank you first of all sebab agree untuk anjak masa. So saya nak bagi awak extra time jugalah untuk mengemas dan pulang ke rumah hari ni. Betul tak? You nak balik kan? Alright, so untuk kelas hari ni kita mulakan dengan bacaan doa dulu macam biasa. Adam seorang yang ada. So Adam please buka mic and baca doa please. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okay, thank you Adam. So untuk kelas hari tu, hari apa Hari Isnin kan? Last one yang kita tengok adalah saya tunjuk awak minor dan cofactor, betul? Lepas tu saya dimaklumkan oleh lecturer kuliah yang dia dah pun habiskan sentuh semula chapter 4. Maksudnya bukanlah 100% you kena tengok video, dia ada explain juga tapi secara ringkas, betul tak? Betul, Miss. Okay, so daripada yang dia explain tu membantu tak? And ada progress tak dengan tengok video korang tu? Yang korang tengok tu? Ke tak ada progress langsung? Video memang terus tak tengok? Tengok, Miss. Okay, so kerja tambahan awak sepanjang cuti ni adalah teruskan tengok video and ada soalan yang tak cuba lagi, sila cuba. Okay, so hari ni saya nak bincang dengan lajunya. So kalau tu saya nak tanya dulu, dah buat ke belum soalan tutorial 4, Easy Math 4 ni? Dah buat ke belum? Buat sikit, Miss. Buat sikit tu sampai mana? Soalan 4. Soalan 4. Yang lain semua memang tak cuba lagi lah. Dah, Miss. Dah cuba sampai mana yang lain tu? 5. Nombor 5. Selain daripada nombor 4 dan nombor 5, ada tak yang dah cuba lagi jauh? Ada ke tak ada? Tak ada nombor 5 paling jauh. Okay, tak apa. Saya bincang je dulu sebab saya tak sure pun based on yang you tengok. You tengok video, saya tak tahu dah sampai ke belum tahap yang sepatutnya. And then yang lecturer sentuh sikit-sikit hari tu, Madam Is sentuh tu saya pun tak pasti yang tu you jelas 100% ataupun tidak. So saya sentuh bahagian yang saya rasa penting dahulu, especially untuk korang menjawab assignment. Boleh? So throughout the cuti, you boleh tanya saya lah sekiranya ada masalah. Okay, so saya start daripada 4.1 yang saya dah explain hari tu. Yang ni sepatutnya you tak ada masalah untuk soalan 1. Soalan 1 ni simple. Kenapa screen ni keep on bergerak ni?
Soalan 1 ni simple, you boleh attempt sendiri sebab this is what I show you last time, yang mana kita nak buat operasi involving matrices, kita nak tambah. So syaratnya adalah dimension dia mesti sama. Yang ni 2/2, this one is 2/2, this one also 2/2. So dari aspek tambah tolak tak ada masalah, nak darab di sini pun tiada masalah. So yang tu saya skip. Untuk soalan yang kedua, dia minta product of matrices, and again hari tu saya ada tunjuk table, betul tak? Kan saya ada tunjuk table kan? Pendaraban dua matrix. Betul, Miss. Okay, so untuk soalan 2 tu semua orang boleh buat Saya bincang satu soalan je. Saya tunjuk macam mana kita nak darabkan. So untuk soalan 2A, yang tu awak boleh cuba sendiri sebab ada jawapan. Kita tengok 2B. So saya nak tanya, 2B tu boleh tak kita darabkan dua matrix tersebut? Boleh atau tidak? Dapat Boleh. jawapan tak? Boleh kan? Sebab apa? Sebab bilangan kolom untuk matriks pertama dengan bilangan row untuk matriks kedua adalah sama. Okay, so awak janganlah tengok Miss dia macam pelik je. So tak boleh ni Miss. Tidak Itu yang pelajar selalu silap. So please look at the dimension. This is 2/3. This is 3/3. So by theory, since di sini sama, jawapan akhir kita nanti akan dimensionnya adalah 2/3. So untuk memudahkan kerja, saya namakan dia A, dia ni B. So buat pendaraban macam yang saya ajar, A akan turun ke bawah, B akan pergi ke sebelah kanan. So make sure awak buat table tu buatlah comel-comel. Janganlah buat buruk-buruk macam saya buat bengkok-bengkok selalu. Okay, so buat table lebih kurang je pun tak apa. Sebab matrix A ada 2 row je, so saya buat 2 baris sahaja, and then kita buat kolom untuk kita punya matrix B. Nampak tak cukup? Okay. So kalau awak tengok kat sini, apa yang kita akan dapat adalah 1, -1, 2, 3, 0, 2. Lepas tu matrix B adalah 1, -1, 2, 2, 0, 1 dan 0, 2, -1. So nak darabkan yang tu simple je. Saya harap tak ada masalah, you tekan calculator lah. 1 tambah 1 tambah 4 dapat 6, 2 tambah 2 dapat 4. Lepas tu 0 tolak 2 dapat -4. Kalau saya salah kira, beritahu ya. 3 tambah 4 dapat 7. 6 tambah 2 dapat 8. And last kali awak akan dapat jawapannya adalah -2. Betul? So hasil darab dua matrix ini akan memberi kita jawapan 2/3. Yang mana jawapan kita adalah 6, 4, -4, 7, 8 dan -2. Sekali lagi terus tanda jawapan. Okay. So tu dari pendaraban matrix. Yang tu saya harap awak ingat. Row dengan kolom. Row matrix pertama, kolom matrix kedua mesti sama. Okay, so yang ni pun saya skip sebab yang ni saya ada tunjukkan hari tu. Untuk show, betul tak? Betul tak betul? Betul kan? Betul. Excuse me. Okay, so saya terus bergerak ke soalan 4. Sebab soalan 4 ni yang majoriti ramai juga student biasa tak boleh jawab. So korang yang dah cuba sampai nombor 4 tu boleh buat tak nombor 4? Ada masalah tak nombor 4? Ada ke tak ada? Ada masalah atau tiada nombor 4? Kalau tak ada masalah, saya nak skip. Tapi respons macam biasa, tak ada respon. Ni line slow ke apa ni? Line saya ke yang slow? Okay, if you look at question 4 kat sini, kalau awak tengok dia bagi kita H kuasa 2 sama dengan PH tambah QI. Yang ni saya dah bincang ke? Belum kan? Kelas ni saya tak ada bincang tutur lagi kan hari tu? Tak ada Okay, Miss. So sebelum awak boleh proceed, awak kena tengok equation ini yang ada P dan Q, itu yang diminta pada soalan, kena cari P dan Q. So awak kena penuhi syarat lah. This is just a simple equation. Tak ada problem pun kat situ. Cuma now equation you bukan dalam bentuk 2x tambah 3y. Tak ada. Yang tu variable je. Now your equation is in term of matrices.
Okay, so sebelum awak boleh tulis equation tersebut in term of matrices, you kena cari dululah H darab dengan H. So again, buat table awak akan dapat 1, 0, 0, negatif 1, negatif 2, 0, negatif 1, negatif 3, 1. Itu adalah untuk yang ke bawah. Oh sorry, untuk yes, ke bawah. And then 1, negatif 1, negatif 1, 0, negatif 2, negatif 3 dan last kali 0, 0, 1. Itu adalah yang ke kanan. So you just kena kira sahaja untuk you dapatkan you punya matrix H square. So kira lah awak akan dapat di sini 1, di sini 0, di sini 0. Kat sini negatif 1 tambah 2 so dapat positif 1, 4, 0. Negatif 1 tambah 3, 2. 2 tolak 1 dapat 1 juga, betul ke? Okay. Lepas tu awak akan dapat kat sini 6 tolak 3 dapat 3 kan? Ya, Miss. Okay, lepas tu kat sini awak dapat 1. So daripada yang kita buat di sini, saya dah dapat H square punya matrix mesti berada dalam bentuk ini. 1, 0, 0, 1, 4, 0, 1, 3, 1. So apa yang jadi now adalah saya boleh put this into my equation sebab itu yang soalan minta and obviously awak sepatutnya perasan kita nak cari P dan Q bila you dapat equation dalam bentuk matrices, rasa-rasa apa yang jadi you akan dapat simultaneous equation. Okay, so untuk simultaneous equation ini adalah H kuasa 2 saya. Ingat balik equation tadi H square is equal to P kekal P darab dengan matrix H. So salin matrix H yang asal 1, 0, 0, negatif 1, negatif 2, 0, negatif 1, negatif 3, 1. Ditambahkan dengan Q darab dengan 3 by 3 matrix yang mana I adalah identity. So 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So saya harap by this time awak nampak apa yang jadi adalah you kena wujudkan persamaan. So bila you dapat macam ni matrix dengan matrix, apa yang kita boleh buat adalah we are going to compare. Okay, janganlah ambil yang susah, jangan ambil yang 0, 0, 0, tak guna. Kita ambil yang at least ada nilai. So saya ambil di situ 1, 1, 1, corresponding position dia boleh jadi equal. So bila saya compare apa yang saya dapat adalah di sebelah kiri adalah 1, di sebelah kanan P darab 1 is P plus Q darab 1 adalah Q. So that will be my first equation into unknowns. Untuk dapat yang seterusnya you can take any. Tapi cara yang mudah kita akan hilangkan salah satu. Sama ada hilangkan P atau hilangkan Q. So nak mudah kita ambil yang mana? Saya ambil dia ni. Okay, sebab apa? Sebab Q akan hilang. So bila saya compare apa yang saya dapat adalah 1 sama dengan negatif P. Dari sini saya boleh solve P mesti sama dengan negatif 1. So from P is equal to negative 1, I can find Q, put that into my first equation and saya dapat 1 is equal to P, P saya adalah negatif 1 tambah Q, so Q mesti sama dengan 2. Okay, so dapatlah jawapan yang dia minta, find P and Q. Step yang seterusnya pun sama, cuma yang ni more to show. Sebab dia kata show that this statement is true. And again, you have equation, something like just now. Tapi now bezanya di sebelah kiri you ada H kuasa, H kuasa 4. So untuk cari H kuasa 4, apa yang you perlu buat adalah benda yang sama. Dia kata hence sebab kita nak guna matrix H yang lengkap dah. Tadi matrix, memang matrix H tu lengkap. Okay, so matrix H kita adalah 1, 0, 0, negatif 1, negatif 2, 0, negatif 1, negatif 3, 1. Okay, ini H kita nak cari H kuasa 4 and kita tahu kita nak show dia mesti sama dengan negatif 5H tambah dengan 6I. So apa yang awak kena buat adalah untuk show, first tunjukkan yang left hand side H kuasa 4 dapat apa. Lepas tu buat right hand side juga. Masukkan negatif 5 darab matrix H tambah 6 darab identity and simplify apa yang you dapat tu mesti sama dengan apa yang you dapat pada left hand side. Lebih kurang macam yang saya bincang masa saya explain konsep yang ni hari tu. Okay, untuk awak show.
So yang tu please cuba sendiri. Saya skip sekali lagi. So tengok soalan 7. Boleh tak tengok soalan 7 dulu? Boleh Miss. Tengok soalan 6 dulu lah. 6, sorry. Saya laju sangat ke? Kalau tak boleh follow bagi tahu sebab kelas awak sangat terlambat daripada kelas lain. Okay, so tengok nombor 6 dulu. Saya patah balik sebab takut nanti nak patah balik susah. So kita ikut flow. So nombor 6 adalah 4.2. Main focus adalah determinant. So saya yakin semua orang boleh cari determinant. Cuma bahagian ni yang semua pelajar memang bermasalah. SES 3 ke, SDS 1 ke, semua biasanya memang tak boleh guna properties of determinant. Okay. So 6A tu saya skip sebab yang tu just to find X sahaja, yang mana you kena guna expansion of cofactor untuk cari determinant. Macam saya cakap, saya yakin semua orang boleh buat. Okay, tengok 6B. Untuk soalan 6B, di sini awak diberi matrix A yang mana A tidak lengkap. You ada unknown di situ iaitu 1A2, 212 dan 22B. So bila awak dapat matrix macam ni, apa yang awak kena tengok, dia memang akan mention determinant properties ataupun dia akan sebut properties of determinant. So bila dia sebut macam tu, you kena ingat dalam nota 8 properties of determinant yang saya tak sempat sentuh hari tu. Salah satunya adalah sekiranya you ada determinant of a matrix A dah diberi, yang ni given maksudnya apa pun lah nilai dia. Then by properties, apa yang kita tahu, saya tak ingat statement dia by heart tapi saya faham. So sum of them. 1. Determinant of matrix A transpose mesti sama sahaja dengan determinant of matrix A yang asal. Okay. Yang kedua, sekiranya you interchange, tukarkan any 2 rows atau 2 columns. Okay. Dan determinant of A mesti sama dengan then the determinant of that new matrix yang you dah interchange tu, dia akan jadi -1 darab dengan determinant matrix A yang asal tadi. Okay, itu contohnya lah. Ada beberapa lagi. Yang ketiga, kalau contoh any one row atau one column yang mana semua elemennya kita darabkan dengan skala K ataupun constant K, dan the determinant akan jadi K darab dengan determinant of matrix A yang asal. Dan ada beberapa lagi sampai yang ke-8. Yang tu you baca sendiri, and saya nak pesan tolong you kena faham apa benda yang statement itu cuba cakap. Kalau you rasa you baca tak faham, tengok contoh. Saya yakin dalam nota kuliah hari tu saya dah tengok ada matrix contoh kan yang dia guna. So cuba fahamkan di situ. Kalau masih tak faham, tanya balik. Kena tanya. Alright, so untuk soalan ini dia beritahu untuk matrix A yang tak lengkap ini sudah diberi determinantnya adalah -13. Okay, so determinant of A adalah -13. Now dia kata evaluate the determinant of this matrix menggunakan properties. Okay, so apa yang kita kena buat? 1, tolong jangan confuse dengan simbol. Ini simbol matrix ya. Yang saya nak buat ni adalah simbol determinant. Tolong jangan tertukar. Especially jenis yang suka careless. Saya sebut je tapi dia tetap buat. Contohnya Adam dan beberapa orang yang lain. This is determinant. Okay, so simbol berbeza. Now saya perlu evaluate determinant of this matrix. Macam mana saya nak gunakan properties of determinant. Macam mana saya nak gunakan nilai determinant yang dah diberi. Jawapannya adalah cuba compare dua benda ni. Cari benda yang sama tapi tidak serupa. So saya bagi awak 2 saat. Cuba kena pasti apa yang macam sama tapi dia bukan exactly the same. Ada kan? Boleh nampak kan? Apa? Apa yang sama tapi tak serupa? Cuba awak tengok apa yang saya highlightkan ni. Sama tak? Sama kan? Bezanya adalah satu dalam bentuk row, lagi satu dalam bentuk
column. So bila awak compare, awak nampak ada yang hampir sama macam tu, then awak kena terus ingatlah properties. Sebab tu macam saya cakap, saya tak ingat statement yang diberi dalam nota tu. Tapi saya ingat dia punya konsep. Okay, so bila kita tahu soalan beri determinant untuk benda yang dalam bentuk row and then kita dapat benda tu dalam bentuk column, meaning awak kena guna properties yang mana determinant of matrix A mesti sama dengan determinant of matrix A transpose. Sebab apa? Only by transposing the matrix awak boleh tukarkan row jadi column. So itu yang saya akan buat sekarang. So this determinant mesti sama je dengan determinant saya sekarang yang mana 4, 1, 2 ke bawah, 2A2 ke bawah, 4, 2B ke bawah. Okay, so kalau tengok saya transpose kat sini, saya buat operasi transpose. Tapi determinant dia nilai mesti sama, tak ada darab apa-apa. Selepas itu cuba tengok lagi, sama tak? Dah sama, tetapi masih tidak serupa. Kenapa? Saya refer satu row je. Row yang sepatutnya di row pertama, now berada di row kedua. So macam saya nak hantar dia balik ke row pertama, kita ada properties yang mengatakan sekiranya saya interchange any two rows or any two column, dan apa yang jadi adalah determinant dia mesti kita darabkan dengan negatif 1. So itu yang jadi di sini, saya nak tukar. Row 1 dengan row 2 akan bertukar tempat untuk saya dapatkan 1A2 tu duduk di row pertama. And by properties that tells me I'm going to have negative 1 in front, darab dengan determinant, di sini dah jadi 1A2, 4, 2, 4, 2, 2, B. Okay, so ni saya guna properties je So di sini saya interchange row 1 dengan row 2. Okay, selepas itu cuba cari. Ada lagi tak yang hampir serupa tapi berbeza? The only thing adalah this one. Saya harap you realise. Di matrix asal yang kita tahu nilai determinant dia negatif 13, kita ada 2, 1, 2. Tapi now I have 4 to 4. How do I get 4 to 4? Itu adalah multiplying any row atau any column yang mana semua elemen dia saya darab dengan constant K. Di sini dalam case ini K saya sama dengan 2. Sebab 2 darab 2 dapat 4, 2 darab 1 dapat 2 and 2 darab 2 dapat 4. So properties mengatakan, alhamdulillah, excuse me. Kalau saya nak referkan pada matrix yang asal itu, K itu akan duduk kat luar. Ni kan? Kita akan darab determinant dengan K. So negatif 1 tu jangan tinggalkan. Negatif 1 salin balik. Determinant yang belakang ni akan berubah menjadi 2. Darab dengan determinant matrix yang asal. 1A2, 2, 1, 2, 2, 2, B. Dia seolah-olah saya keluarkan, faktorkan 2 dari sini. Okay, dari yang saya highlight warna hijau tu. So di sini saya dapat K darab determinant of matrix A. So saya tahu dah nilai yang di belakang ini determinant dia mesti negatif 13. So just gantikan nilai, you get negative 1 times 2 times negative 13. So your answer is positive 26 as your determinant. So sampai setakat itu boleh follow? Nampak tak apa yang jadi? Awak kena guna properties and if you realise yang saya list ni sebab saya nak guna kat sini. Tiga-tiga yang saya list tu saya guna. Okay? Yang ni kalau tak silap saya betul dah dalam nota ada 8. So tolong tengoklah ada dia punya extension of example di situ. Okay, setakat itu any question? Ada sebarang soalan? K1 tim 4. Tak ada, Miss. Saya laju sangat ke? Tak. Tak, Miss. Okay, so sambungannya 6B2 kalau tadi untuk determinant, now 6B2 dia nak test awak pada mencari inverse. So terus masuk pada 4.3 yang mana what you have learned in 4.3 untuk mencari inverse of a matrix. Kita ada berapa cara? Kita ada tiga cara, betul? Yang pertama adalah kita akan gunakan adjoint method. Adjoint method adalah apabila kita mencari A inverse menggunakan formula yang mana formula tersebut diberi oleh this formula. A inverse is equal to 1 over determinant of A darab dengan adjoint matrix of
A. So this is actually the extension of whatever you have learned in school, yang mana kita belajar untuk 2 by 2. Formula yang awak hafal sejak di sekolah adalah 1 per AD tolak BC didarabkan dengan D negatif B negatif CA. Betul tak? Okay, daripada this formula that you have learned in school, kita tahu AD tolak BC ini adalah determinant of matrix kita, and yang belakang ni sebenarnya adalah adjoint A, yang mana kalau you ingat by teori daripada dalam nota, daripada dalam video sekiranya you dah sampai, adjoint of matrix A adalah sebenarnya matrix of cofactor yang kita transposkan. Sebab tu di sekolah you diberi benda ni. Sebenarnya this is your cofactor matrix setelah kita transposkan. Okay. So cara yang kedua yang you belajar adalah menggunakan properties. Okay, so bila guna properties, satu yang you kena ingat, identity fungsi dia adalah seperti 1 dalam kes nombor biasa. 2 darab 1 keluar jawapan 2. So sama je awak ada matrix A darab dengan identity akan keluar diri dia sendiri. Okay, so apa gunanya identity di sini? Kita tahu sekiranya you ada A darab dengan inverse of itself, A inverse, awak mesti dapat identity. Sama juga keadaannya kalau awak ada A inverse darab dengan matrix A. Okay, so senang cerita A dan A inverse adalah inverse of each other sebab hasil darab akan memberikan kita identity. And by these properties, kita belajar satu teori yang mana awak akan ada bentuk AB is equal to identity atau AB is equal to K darab dengan identity. So untuk case AB sama dengan identity, yang ni mudah. Dia lebih kurang macam yang atas, and secara tidak langsung automatically you boleh tahu A adalah inverse of B dan at the same time B juga adalah inverse of A. They are inverse of each other just like A dan A inverse. Tetapi sekiranya on your right hand side you ada constant K, skala K, contohnya A darab B sama dengan 2 kali identity, dan apa yang jadi adalah A dan B bukan directly dia punya inverse, tetapi untuk mencari inverse kita ada satu cara yang sejak di sekolah you dah belajar sepatutnya. Tak kisahlah untuk 2 by 2 matrix ke 3 by 3 matrix ke, ni contoh saya tadi Apa yang kita buat adalah kita wujudkan A inverse. So untuk wujudkan A inverse tak boleh darab kat sini sebab ingat properties ni. A dengan A inverse mesti directly next to each other, baru dia akan simplify menjadi identity. And if you do it like this, it won't simplify menjadi identity. So A inverse kena duduk sebelah kiri A. So bila di sebelah left hand side you darab sebelah kiri, pada right hand side A inverse juga mesti di sebelah kiri. Tak boleh letak satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ni salah. Okay, itu adalah dari aspek pendaraban matrix. Bila you buat sebelah kiri, dua-dua kena kiri. Bila you darab sebelah kanan, dua-dua mesti sebelah kanan. Okay, so kenapa kita buat macam tu? Dari situlah kita boleh simplify. This one is going to become identity, and since this is just a skala, dia akan pergi ke depan. So you are going to get B darab dengan identity. Identity tu simple je kan, macam satu. So I darab B akan kekal B. Di sebelah kanan you akan ada 2 darab A inverse sebab A inverse darab identity keluar diri dia sendiri. So B is equal to 2 times A inverse. Jadi what is A inverse? A inverse mesti 1/2 darab dengan matrix B. Itu adalah cara nak guna properties tersebut yang kita akan tengok dalam soalan. Okay, cara yang ketiga kita belajar gunakan ERO, betul? Semua orang ingat belajar ERO? Ingat tak? Ke lecturer tak ada sentuh ERO dalam kuliah? Okay, so ERO ni lah yang majority pelajar tak boleh nak follow sebab dia orang kata biasanya lecturer kuliah ajar laju. So saya tak pasti untuk kelas awak, sepatutnya kalau you tengok video, dalam video pun ada. So untuk buat ERO, startingnya you are given matrix A. Kita nak cari A inverse. Ingat still under finding the inverse of a
matrix. So untuk mencari awak kena gunakan augmented matrix yang mana kita akan augmentedkan dua matrix kita gabung jadi satu. Tetapi matrix tersebut akan kita pisahkan dengan satu palang. So itu adalah apa yang kita panggil sebagai augmented matrix. A dengan identity. Selepas you buat proses ERO, your end product akan masih lagi dalam bentuk augmented matrix tetapi I sudah berada di sebelah kiri. Matrix di sebelah kanan automatically akan jadi your inverse. Okay, yang mana untuk proses ERO, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh interchange. Kita akan interchangekan mana-mana row. Okay, contoh row 1 dengan row 2 dengan row 3, row 1 dengan row 3. Yang seterusnya kita akan multiply row dengan skala. Okay, contohnya ambil row 1 darab dengan 1/2. Ambil row 3 darab dengan 2. Itu contohnya. Okay, selepas itu kita akan buat add ataupun subtract, tambah ataupun tolak mana-mana row daripada multiple of another row. Okay, so contohnya adalah saya ambil row 1 tolak 2 kali row 2. Itu contoh kita add atau subtract row daripada multiple of another row. Okay, so itu adalah 3 cara. Now patah balik kat soalan 6. Lama dah saya tinggalkan soalan 6. So untuk soalan 6B2, yang tu adalah exactly apa yang dia minta awak buat. Cari A inverse. So macam mana nak cari A inverse? You kena guna cara yang mana? So saya bagi awak hint di sini. Untuk 6B you kena guna properties. Macam mana saya kenal kena guna properties? Jawapannya adalah 1, dia tak ada sebut pun pasal adjoint. Yang kedua, at the beginning of the question dia bagi you equation. Bila dia bagi you equation, dia ada kata hence, selain daripada guna nilai yang you show ni tadi, you gunakan sahaja equation tersebut, darabkan dengan A inverse, susun, you akan dapat A inverse in term of matrix A dan juga identity. So untuk show A sama dengan 2, B sama dengan 1 tu saya skip yang tu you boleh buat sendiri, lebih kurang macam soalan ni tadi, soalan 4. Cara yang sama sahaja. Okay, so pardon me, saya memang terpaksa skip untuk make sure awak tidak ketinggalan. So tengok soalan 6B2. Matrix A masih lagi matrix yang sama. Okay, nilai A 2, nilai B 1. So matrix A saya akan jadi, apa tadi lupa. 1, 2, 2. Okay, matrix A kita adalah 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 menggunakan nilai A dan B yang saya dapat untuk show. Now tengok balik equation yang diberi. Equation diberi adalah A square minus 4A is equal to 5I. So, demi mencari A inverse, dia tanya A inverse apa. Caranya adalah macam yang saya dah tunjuk ke awak untuk properties tadi. What we are going to have is, using this equation, somehow you kena wujudkan. Kat mana nak letak A inverse? So, jawapan paling mudah, sama ada you letak sebelah kanan atau sebelah kiri untuk both left hand side and right hand side. Saya guna 1BM, 1BI supaya awak tak confuse So you boleh pilih nak darab kanan atau kiri sebab di sini everything is matrix A. Kalau ada matrix B baru you kena be careful. So saya choose untuk letak sebelah kiri. On my left hand side saya letak kiri, on my right hand side juga saya letak sebelah kiri. Lebih kurang macam you darabkan equation biasa, saya cakap selalu tu, darab the whole equation dengan 2, darab the whole equation dengan 1/2. Konsep yang sama lah. Darab the whole equation dengan A inverse. So simplifying this, I'm going to have A inverse darab A, tolak 4 is just a skala, letak kat depan. A inverse duduk sebelah A, sama dengan again 5 is just a skala, so A inverse darab dengan I. So saya harap awak nampak di sini dia akan simplify jadi identity, di sini juga akan jadi identity. And we do know this one is going to remain as A inverse. Dia tak akan berubah sebab A inverse darab identity. So di sini awak akan dapat identity darab dengan matrix A ditolakkan dengan 4 darab identity sama dengan 5 kali A inverse.
So simplify lagi, you should know and we do know this one is going to remain as matrix A. So simplify sekali lagi, you dapat A tolak 4 identity mesti sama dengan 5 kali A inverse. Okay, so daripada situ kita punya M tadi nak A inverse. So apa yang kita kena buat? A inverse dah ada. So what should I do? I should make that as my subject. So 5 tu tidak diperlukan. Hantar 5 ke sebelah kiri. Sorry, to your left hand side. So that is just a skala, a constant, you boleh bahagi dengan 5. So you akan dapat A inverse is equal to 1/5 darab dengan A minus 4 identity. So now I have a statement untuk bantu saya cari A inverse. Tetapi please remember this is in term of matrices. So untuk saya cari A inverse saya, obviously saya kena buat equation dalam bentuk equation of matrix. 1/5 akan duduk di luar, buka kurungan yang sangat besar. Okay, di dalam saya ada matrix A yang mana matrix A adalah 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. 1 ditolakkan dengan 4 kali matrix identity. So 3/3 identity is as follows. Selepas itu apa yang kita buat? Kira dulu matrix di dalam. 1/5 is going to remain the same outside because that is again just a skala, a constant. So kira yang dalam. 1 tolak 4 akan dapat negatif 3. And then you get 2, 2, 2, negative 3, 2 and 2, 2, negative 3. So I've simplified the matrices kat sebelah dalam. Just darab dengan skala. Ingat balik skala multiplication. You are going to multiply all the element with the skala. So kita akan dapat jawapan negative 3/5, 2/5, 2/5, 2/5, negative 3/5, 2/5, 2/5, 2/5 and negative 3/5. So that will be your inverse. Kalau you tak percaya, gunakan calculator you boleh check terus what is the inverse of this matrix. Okay, check lah sendiri. You akan dapat jawapannya yes, the same answer as what I got here. Okay, itu adalah cara finding inverse menggunakan properties. Any question? This one saya dah tunjuk. Ada sebarang soalan? Ada Miss. Okay, one more one more reminder. Please ingat step ini penting. So kalau you dapat soalan dalam bentuk macam ni sekalipun, step itu penting. Sebab tu saya tunjuk. Saya cakap ni sebab dalam assignment ada soalan macam ni. Saya tak ingat set mana. Tapi sebab topik ini hanya keluar dalam UPS dan assignment. So you should know and you should do it properly. Kalau tak, you memang akan hilang markah banyak. Sebab semester kali ni dah tak ada group discussion macam dulu. Kalau yang SES 3 mungkin tanya budak-budak batch sebelum ni, oh ada group discussion, tak ada. Kita tak ada group discussion, tapi markah akan banyak dipotong kalau you miss jalan kerja. So please make sure sekiranya boleh buat semua jalan kerja yang you rasa penting. Yang rasa tak penting pun buat. Sebab saya yang tanda pun assignment tu bukan awak. Okay? So that is soalan 6B2. Selesai soalan 6. So untuk soalan 7, look at question 7. Untuk question 7, now kita nak guna cara adjoin cara yang pertama yang mana you are going to use the formula. So saya nak buat yang ni sebab kalau awak ingat hari tu saya end the class dengan saya tunjuk minor dan cofactor kan. Lepas tu tak sempat habis, betul tak? Ke saya salah ingat? Yang hotel 9 pintu tu. Kan hari tu saya stop di situ kan? Betul Miss. Okay, so look at question 7. Saya skip soalan sebelum ni yang ada sebut pasal minor and cofactor here sebab yang tu dia nak elemen sahaja. So yang tu you guna formula, tak ada masalah. Tapi bila nak cari inverse, guna adjoin. So diberi matrix B yang mana matrix B is equal to 102, 405, 313. So kita diberi matrix ini, dia minta kita cari minor, cofactor and adjoin for matrix B. So bila dia sebut minor, you kena cari dulu minor sebab tu sebelum ni saya ada ajar. Minor, kalau you nak guna formula boleh buat satu-satu, cari M11, M12, M13. Tapi dia jadi panjang lah. So saya ringkaskan jalan kerja tu, kita terus dapat matrix yang sangat besar.
Okay, so ingat kita akan ada determinant betul dalam tu. 9 pintu kan atau 9 bilik. Okay, so buatlah awak punya 9 pintu ke 9 bilik ke. Sama je, pintu masuk bilik juga. So, this is my 9 pintu. Now, what should I fill? Ingat tak, saya ajar kita akan cancel kan. So, I'm going to cancel this row and this column untuk isi this one. So, what I have there will be 0, 5, 1, 3. So, ulang balik. Cancel row 1, column yang kedua pula. You are going to get 4, 5, 3, 3 and teruskan lagi. Awak akan cancel column yang ketiga untuk dapat row 1 kolom 3 di sini adalah 4, 0, 3, 1. Lepas tu cancel pula row yang seterusnya. Yang ni you buat sendirilah Step by step tu ulang. You akan dapat di sini adalah 0, 2, 1, 3. So saya tak nak tutup padam lagi. Awak check sendiri betul tak saya ambil. So di sini awak akan dapat 1, 2, 3, 3. And awak akan dapat di sini adalah 1, 0, 3, 1. Untuk yang bawah sekali kita akan dapat 0, 2, 0, 5, 1, 2, 4, 5. Lepas tu 1, 0, 4, 0. Okay. So obviously for this one you just need to calculate. Kira je lah. Kira apa? Kira setiap determinant tu and then you akan dapat matrix of minor. So kira 0, 0 darab 3, 0. Tolak 5 darab 1. So dapat negatif 5. 12 tolak 15 dapat negatif 3. 4 tolak 0 dapat 4. 0 tolak 2 negatif 2. 3 tolak 6 negatif 3. 1 tolak 0, 1. 0 negatif 3, 0. Kalau saya ada salah kira, beritahu. You should check with me. Dah saya yang buat jalan kira, saya menjawab. Awak sepatutnya check dengan saya. Okay. Ini adalah matrix of minor. Selepas itu nak buat cofactor, ingat balik. Definition of cofactor adalah Cij is equal to negative 1 power of I plus j darab dengan Mij. So obviously apa yang saya boleh buat adalah I'm going to just copy everything. You tak perlu copy pun Saya nak tunjuk sekiranya soalan kata, okay, find the cofactor. Lepas tu gunakan adjoint matrix. Cari adjoint matrix B. Lepas tu cari B inverse. Okay, so yang ni sebab dia sebut minor dulu. So kita buat minor. Kalau dia terus sebut cofactor, this is what you are going to do. Instead of matrix of minor yang besar ni, kita akan terus dapat matrix of cofactor pula. Okay. Yang mana dalam tu semua sama kecuali simbol tambah, tolak, tambah, tolak, tambah, tolak, tambah, tolak, tambah. Pengiraan pun sama and hence untuk soalan ini sebenar-benarnya daripada minor yang you dapat, you boleh terus tulis jawapan cofactor. Caranya adalah ambil matrix tadi tu, letak tambah tolak kat depan. Ni tambah, tolak, tambah, tolak, tambah, tolak, tambah, tolak, tambah. So, selesaikan awak akan dapat jawapan untuk matrix of cofactor is still negative 5, now positive 3, masih lagi 4, now positive 2, masih lagi negatif 3, dah jadi negatif 1, 0, 3 dan 0. Okay. Ini tak perlu buat untuk soalan ini. For this specific question, tak perlu buat. Saya tunjuk je. Kalau kita tak buat yang ni, dia suruh cari cofactor terus, then you start here. Okay. So, apa yang jadi now, dia dah minta cofactor, dia minta kita cari adjoint. So, this is definition. Please remember. Adjoint B, adjoint of matrix B is actually matrix of cofactor yang kita transposekan. So, kita ambil matrix ini, sila transposekan dia. Ingat, transpose is interchanging row and column. So, matrix kita adalah negatif 5, 3, 4, 2, negatif 3, negatif 1, 0, 3, 0, transpose. So, bila transpose, jawapan you akan berubah menjadi negatif 5, 2, 0, 3, negatif 3, 3, 4, negatif 1, 0. So, ini adalah adjoint saya.
This is adjoint B. So seterusnya baca soalan. Dia kata hence menggunakan jawapan you yang tadi which is adjoint of matrix B. Please find B inverse. So untuk cari B inverse, obviously awak kena ingat apa formula B inverse. Formula to find B inverse is equal to 1 over determinant of matrix B darab dengan adjoint B. So kalau awak tengok adjoint B kita dah ada This is adjoint B. Determinant ada tak? Determinant tiada, so itu yang you kena cari. So by definition, determinant of matrix B can be obtained by using the expansion of cofactor on any row or any column. So saya akan copy saja matrix B ini letak di sebelah bawah. Okay, so this is my matrix B. Untuk kita cari determinant, ingat pesan saya, you are going to have to find the most zero. Row atau kolom yang ada paling banyak kosong. So jawapannya mestilah kolom yang kedua. Itu yang pertama, cari paling banyak kosong. Yang kedua, tolong ingat simbol dia. Kalau you jenis tak ingat, tulis semua. Start sentiasa positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Kita nak guna benda tu hanya untuk buat expansion sahaja. So, I'm going to expand using column 2 yang saya highlight warna kuning. So, saya start dengan negative 0 is still 0. Tambah dengan 0. Tolak dengan 1 darab dengan determinant of cancel, cancel. Apa yang kita dapat adalah 1, 2, 4, 5. So kiralah di situ kosong tambah kosong tu hilang. Awak akan terus dapat negatif 1 darab. So 5 tolak 8. Okay. So awak dapat jawapan kat sini berapa? Determinant kita adalah negatif 3 darab negatif 1. So positif 3. Itu bukan apa yang soalan minta. Soalan minta B inverse. So saya dah dapat yang bawah ni. Adjoint dah ada. Boleh cari? Boleh. Sila cari your B inverse. So B inverse is equal to 1 over 3 sebab 3 is my determinant darab dengan adjoint of matrix B yang tadi saya dapat. Negatif 5, 2, 0, 3, negatif 3, 3, 4, negatif 1, 0. So darabkan sahaja macam buat skala multiplication. So your answer will be negative 5 over 3, 2 over 3, 0, 1, negative 1, 1. 4 over 3, negative 1 over 3, 0. Okay, so now what you should do adalah check dengan jawapan. Ni soalan berapa saya tengah buat? Soalan 7. So the solution untuk soalan 7 is this one. Betul tak matrix saya? Jawapannya betul. Okay, kalau you masih tak sure, go to your calculator and put in your matrix B into your calculator, check inverse calculator sepatutnya beri jawapan yang exactly the same. Itu adalah cara menggunakan adjoint. Okay, jelas? Ada sebarang soalan? So adjoint selesai. Ada sebarang soalan? Ada? Tak ada? Tak ada, Miss. Ada, Miss. Okay, so sebab masa tak mengizinkan untuk saya explain ERO, nanti saya bagi recording kelas lain, awak tengok explanation sebab nak bantu untuk awak buat assignment. Sebab assignment kalau tak silap saya tak ada ERO tapi ada Gauss-Jordan. Gauss-Jordan is finding solution of system of linear equation. So sebelum saya end the class, masa suntuk pun tinggal 5 minit je. So saya buktikan ke awak formula ni adalah yang sama. Kenapa belakang tu adalah kita punya adjoint. So di sekolah what you have learned is, ni untuk siapa yang curious lah. Matrix A kita adalah ABCD, betul? Itu yang awak belajar di sekolah. So untuk determinant of A awak diberitahu ambil je AD tolak BC kan? Betul lah sebab kita buat sekarang pun guna cara tu. Yang tu tak ada masalah. Yang cofactor dengan adjoint ni, mesti ramai yang curious, Miss, kenapa ni adjoint? Okay, let's take a look. Macam mana kita nak cari cofactor ataupun minor tadi, kita terus buat cofactor lah Ingat tak? Cofactor kita akan buat matrix yang besar.
Cuma now awak tak ada 9 pintu lah, awak akan ada 4 pintu je sebab ada 4 elemen. So this is the first element, this is the second element, third and fourth. Okay, so untuk yang kedudukan pertama, ingat kita kena cancel apa? Dia duduk row 1, kolom 1, so cancel row 1, kolom 1. Yang tinggal adalah T, betul tak? Lepas tu yang sama, ulang balik row 1, kolom 2, awak akan dapat yang tinggal adalah C. Selepas itu kita buat row 2, kolom 1, yang tinggal adalah B, yang ni yang tinggal adalah A. Jangan lupa untuk cofactor mesti ada tambah tolak, tambah. Okey. Untuk yang ni, kalau awak tengok, awak tak boleh buat hafal macam saya sebut tadi Tadi saya sebut tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak daripada awal sampai akhir. Betul tak? Sebab dia ada 9 kebetulan. Dekat sini tambah, kat sini tolak. Apa yang jadi adalah awak kena make sure yang dia tidak berturut. Okay, so contohnya macam tadi kalau awak duk hafal sebutan tu, dia bersilang. Kat sini kena positif ni. Tapi salah, kat situ tak boleh positif. Kat sini mesti negatif. Sebab apa? Itu row 2 kolom 1. So negatif 1 kuasa 3. Okay, so awak akan dapat negatif, last ni mesti positif. And dekat situlah dia berselang-seli, nampak tak? Positif dikelilingi oleh negatif and vice versa. So, bila kita buat macam ni, awak akan, awak akan dapat di sini matrix of cofactor saya adalah bersamaan dengan, buka matrix, positif D, negatif C, negatif B dan positif A. Lepas tu ingat tak untuk dapat adjoint tadi kena buat apa? Adjoint of matrix A adalah C transpose, betul? Betul tak? Okay, so kalau saya transposekan dia akan jadi apa? D negatif B, negatif C, A. So saya dah buktikan ke awak yang itu adalah adjoint kita menggunakan konsep minor and cofactor. Cuma di sekolah you tak belajar benda ni. So saya nak tunjukkan ke awak biar awak tak rasa minor dan cofactor tu benda baru sangat. Cara nak cari, yes, you baru belajar. Tapi benda tu benda yang sama yang you keep on guna. So sepatutnya tak ada masalah. And most important, please jangan careless. Okay? Boleh? Ada sebarang soalan lagi setakat itu? Ya, Miss. Okay. Alright, so 1 minit lagi. Saya nak tutup dengan so untuk ERO saya akan bagi video kelas lain. ERO sekali dengan Gauss Jordan. Satu lagi untuk 4.4. Apa yang anda belajar adalah system of linear equation Dia macam simultaneous equation. Tetapi untuk topik ini you have no choice. System of linear equation kena guna matrices. Contohnya adalah soalan 9. Dia kata using the method of matrix inverse solve the following system of linear equation. Dia dah cakap kena guna matrix. So kalau you tekan calculator buat simultaneous equation dapat jawapan tetap salah. Okay, sama juga di sini dia minta awak guna Gauss Jordan elimination method. Okay, equation macam simultaneous equation yang ada 3 unknown, 3 equation. Tapi again you kena guna matrices. So cara yang you belajar ada 3, betul tak? 3 ke 2 Sekejap. Okay, so apa cara yang you belajar di sini ada 2. Ada 3. Okay, sorry. So yang pertama adalah you boleh solve dia Okay, you boleh solve dia guna adjoint jugalah, tak ada masalah, betul tak? Yang mana kita boleh inversekan. Cari inverse menggunakan adjoint macam yang tadi kita buat. Cara yang kedua adalah awak boleh guna Gauss Jordan. Yang mana Gauss Jordan sebenarnya menggunakan konsep lebih kurang macam almost bukan betul-betul sama. Dia almost like ERO. Cara yang ketiga adalah Cramer's Rule. So Cramer's Rule ni dia sebenarnya simple je, dia ada formula. So yang tu boleh refer daripada nota guna formula yang melibatkan determinant. Okay, so ketiga-tiga cara ini adalah untuk bantu kita mencari adjoint atau properties kalau tak silap saya. Ketiga-tiga cara ini adalah untuk membantu kita mencari matrix X sebab system of linear equation boleh kita tulis dalam bentuk
AX sama dengan B, yang mana A tu biasanya 3/3. Okay. Lepas tu kita akan ada X yang mana a column matrix 3/1. Lepas tu B adalah 3/1 juga. So, bila kita ada matrix X di sini, biasanya dia akan jadi XYZ atau dia boleh jadi PQR. Dia adalah kita punya unknown dalam equation. So, contoh soalan yang saya tunjuk tadi adalah PQR yang ni XYZ. So, daripada situ, apa yang awak perlu buat adalah gunakan salah satu daripada 3 equation ni depending on the question untuk cari nilai dia ni. Okay, so yang tu adalah main focus dalam assignment. So, you kena cuba buat lah. Kalau masih tak faham, then awak boleh tanya. Okay, and video pun mesti tengok, cuma yang ni yang tak ada dalam video kalau tak silap saya. Okay, selesai. Ada sebarang soalan? Miss. Okay, so saya harap boleh follow lah. Saya memang terpaksa pergi laju, lagi satu kekangan sebab takut saya tiba-tiba tak boleh bercakap. Okay, so